Saya sebenarnya untuk petang ni, saya pun diberitahu oleh Cik Aswad petang tadi sebelum saya start kelas petang. Maknanya secara spontan lah saya nak berikan sedikit. Bukanlah pengisian yang banyak, bukanlah kita nak mengajar, cuma kita nak berikan beberapa pengisian yang saya juga perlu untuk buat perkara tersebut. Maka yang pertama, saya sering setiap kali kuliah-kuliah saya, biasanya saya sering akan mengajarkan kita punya jemaah-jemaah kita, siapa kita punya baduk yang berada di depan kita, akan sentiasa ingat dengan satu hadis yang Nabi sebutkan. Dalam hadis tersebut ada 3 kelebihan tentang kita sentiasa beristighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli daykin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang mana kita ni adalah orang yang sentiasa ada dosa, orang yang sentiasa membuat kesilapan. Tak nama manusia lah kalau tidak melakukan kesilapan. Setiap hari kita akan melakukan kesilapan, tetapi sebaik-baik orang adalah orang yang sentiasa dia ingat kesilapan dia dan sentiasa bertaubat. Dia tidak mengulangi dengan apa kesilapan yang dilakukan. Maka hadis ini dah menerangkan kelebihan orang yang sentiasa beristighfar. Istighfar ni maksudnya kita mengampuni, kita minta ampun dosa kita. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli daykin makhraja. Ada 3 perkara Allah jadikan. Yang pertama, dia kata Allah jadikan orang yang dalam kesempitan, Allah berikan jalan keluar. Maka pada hari ini bermungkinkan kita ada bermasalah, masalah yang macam-macam kan. Sampai ke hari ini ada orang yang sampai nak buat perkara-perkara yang tidak diingini. Tapi bila mana kita buat perkara-perkara yang kita rasa tidak diingini tersebut, rasa nak buat, kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan berikan jalan keluar. Yang penting kena yakin lah. Yakin dan ikhlas. Kemudian yang kedua, ja'alallahu min kulli dakhin wa min kulli hammin faraja. Kemudian yang kedua, dalam setiap gundah gulana perasaan kita, dalam setiap perasaan kita yang tidak tenang dan sebagainya, ketika mana kita sentiasa minta ampun kepada Allah, ya Allah, pada hari ini aku banyak buat kesilapan, ya Allah, maka engkau berilah keampunan kepada aku, ya Allah. Maka bila kita yakin dengan keampunan Allah Ta'ala, maka dalam keadaan gundah gulana kita, hamin maksudnya dalam keadaan kesedihan kita, mungkin kita pun ada masalah sebagainya, Allah akan berikan ketenangan pada kita. Percayalah, itu yang Allah akan berikan. Yang penting kita sentiasa beristighfar. Kalau nak buat je perkara yang bukan-bukan, maka kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. InsyaAllah dengan yakinnya Allah akan berikan ketenangan pada kita. Kemudian yang ketiga ni, sebenarnya yang ketiga ni lah yang saya nak cerita, nak ulas panjang. Yang ketiga ni ketika mana Nabi sebut orang yang sentiasa beristighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang sentiasa minta ampun dosa-dosa kesilapan dilakukan, maka Allah akan limpahkan rezeki yang tidak terhingga. Sebenarnya konteks ketiga ni sebenarnya yang saya nak bahas agak panjang sikit, berkenaan dengan rezeki, berkenaan dengan orang kata apa, rezeki yang halal. Atau dengan konteks kita sekarang, ketika kita bekerja, sudah pastilah kita memohon tidak lain dan tidak bukan adalah kita nakkan rezeki yang halal. Bagaimanakah yang dikatakan rezeki yang halal? Bila kita bekerja itu juga adalah satu ibadah, kan? Sebab kalau kita salah cara dan sebagainya, dia akan jadi syubhat, kan? Mungkin kita elok dalam kita bekerja, tiba-tiba kita orang kata apa, tidak bekerja, kan? Kita pergi keluar dan sebagainya, maka kita dapat gaji tapi gaji kita tu adalah syubhat. Maka itu yang kita nak kena jaga. Sebab itu bila Allah kata, bila Nabi sebut ketika mana orang sentiasa beristighfar, maka dia akan dilimpahkan rezeki yang tidak terkira, rezeki yang sangat-sangat banyak. Maka saya teringat ada satu kalam Syekh Tahir Al-Baghdadi, ada seorang ulama daripada Al-Baghdad, daripada Iraq. Dia sebut ketika kita macam mana, sebab seorang syekh ni antara orang yang orang tengok dia sentiasa murah rezeki. Hari-hari ada je rezeki dia. Walaupun nak kata mewah, tidak mewah, nak kata gaji banyak, tidak banyak, tetapi rezeki itu hari-hari ada je rezeki dia. Maka adalah seorang bertanya kepada dia, ya Syekh Tahir, saya tengok awak ni hari-hari dimurahkan rezeki, kan? Macam mana, apa tips sebenarnya? Maka Syekh Tahir Al-Baghdadi kata ada 3 tips, ada 3 tanda macam mana kita nak diberikan rezeki, macam mana nak sentiasa dimurahkan rezeki. Yang pertamanya, dalam kita nak dapatkan murah rezeki, pertamanya kalau kata kita, bila kita nak keluar bekerja, kita kena doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah aku rezeki yang luas pada hari ini, kau berilah kemudahan. Sekiranya ada kesukaran aku pada hari ini, kau berilah kemudahan.
Sebab itu saya sebenarnya pun, saya dah bekerja ni dah lama dah, macam-macam dah. Bila saya pun sebagai seorang mutawif pun sebelum ini kan hampir 10 tahun, macam-macam dugaan, macam-macam ujian. Kadang-kadang hari tu kita tempur dengan jemaah kita, seorang meninggal, seorang lagi sakit pula. So kita hadapi berbagai-bagai, tetapi sentiasa saya akan doa, ya Allah, sekira ini adalah ujian yang kau berikan kepada aku, kau berikanlah, kalau kata hari ini ada kesukaran, kau berilah aku kemudahan pada aku. Maka insya-Allah Allah akan berikan kemudahan. Yang penting kena ikhlas lah. Yang penting kita kena ikhlas. Maka kembali pada orang bertanya pada Syekh Tahir tadi, dia tanya apakah 3 perkara yang disebutkan, jangan tinggal 3 perkara ni, kata dia. Dan kemudian dia pun jawab 3 perkara ni. Yang pertama, kalau boleh mulai hari ni kita jangan tinggal baca surah Al-Waqiah setiap malam. Memang itu ada dalam satu hadis yang Nabi sebutkan, ketika mana orang membaca surah Waqiah, insya-Allah keesokan harinya rezekinya akan melimpah ruah. Itu dia janji. Walaupun saya pun kadang-kadang ada juga bila sibuk, kadang kuliah maghrib, kadang-kadang habis kuliah maghrib malam terlupa baca. Tapi esok tu kita qada lah. Kadang-kadang ada agak terlupa kan. Sebab itu antara yang diajarkan perkara yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pun antara perkara yang sangat-sangat penting. Janganlah kita tinggal solat duha. Sebab itu alhamdulillah setakat ini, ketika pelajar-pelajar saya, pelatih-pelatih saya di Paguh, di Johor, memang saya akan ambil masa rehat sebentar antara pukul 10 hingga 10.30 untuk saya bagi masa pada mereka, untuk mereka melakukan solat-solat duha. Kadang-kadang saya sendiri pergi tengok dia orang kat surau macam mana. Ada mungkin dia orang dah buat sebelum dia orang datang ke kelas. Tapi yang mana yang tak buat, saya latih dia supaya mereka tidak tinggal solat duha. Nampak memang sikit, nampak memang kecil, tapi fadilah yang sangat besar. Bila kita melakukan solat duha, itu antara salah satu tanda untuk kita nak dimurahkan rezeki. Dimurah rezeki, Allah nak bagi murah rezeki ni tidak semestinya orang tu gaji banyak, tidak semestinya. Kadang-kadang orang tu gaji 800 je, tapi kadang-kadang dia cukup pakai, cukup makan, anak 6 orang cukup dia tanggung semua. Kan tak semestinya orang tu nak kena gaji 10,000 cukup pun belum tentu dia cukup. Kadang-kadang orang gaji 10,000 tu kadang-kadang lagi banyak dia punya hutang, lagi banyak benda yang dia tanggung. Kan? Tapi kita nak bagi murah rezeki tu maksudnya ada di rezeki kita. Mungkin hari ni kita dalam kesusahan, tiba-tiba ada orang datang bagi kita. Mana kita buat perkara ni. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama, pertama tadi kita jangan tinggal surah Waqiah setiap malam. Kemudian yang kedua, jangan tinggal solat duha. Dan yang ketiga, jangan kita tinggal bersedekah walaupun sikit. Walaupun sikit. Saya tahulah kadang-kadang kita pun gaji sikit lah. Contoh kita macam kita pergi sembahyang jemaat kan, kita sedekah, keluarkan RM1 walaupun sedikit, tapi dengan ikhlasnya kita, maka insya-Allah Allah akan gandakan lebih banyak. Kan? Sebab itu termaktub juga dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu min qabli wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati alaikumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka ayat ini ketika wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah, bersedekahlah dengan rezeki apa yang kamu dapat kan sebelum datangnya ajal maut kepada kamu. Kemudian ketika itu nanti bila tidak sempat, nanti kamu akan merayu kepada Allah Ta'ala. Dalam kisah ini sebenarnya ada satu kisah ketika mana orang yang nak sampai ajal dia minta untuk Allah Ta'ala untuk tangguhkan seketika ajal dia. Kan fayaqulu rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, adakah lebih baiknya kalau kau tangguhkan sekejap ajal aku ini, akhartani ila ajalin qarib, kan sampailah sebelum aku wafat, sampai sebelum aku meninggal. Kerana apa? Kerana aku nak bagi sedekah sekejap. Sebab mungkin dia fikir penting sedekah itu lebih banyak. Maka orang yang nak meninggal pun dia kata, ya Allah, adakah lebih baiknya kalau kau tangguhkan aku sekejap ajal aku ni, sampai sebentar lagi, sampailah aku dapat beri sedekah sikit. Sebab apa? Tuan-tuan yang berkata Allah, ketika kita nak beri sedekah tak macam ibadah lain. Kalau kita nak solat, kita kena tutup auratnya, kena ada wuduk dan sebagainya. Puasa pun ada syarat-syarat dan sebagainya. Tetapi orang nak beri sedekah bila-bila masa. Hatta contohlah, orang nak pakai seluar pendek pun dia boleh. Orang yang pakai seluar pendek pun dia boleh bagi sedekah. Contoh itulah. Tapi kalau dia ikut syariat lebih baiklah. Maksudnya sampai tahap macam tu. Maknanya kalau kita dapat bagi sedekah yang sikit walaupun sikit, insya-Allah itu adalah satu tanda untuk Allah nak limpahkan rezeki kita yang banyak. Maka untuk itu janganlah kita merasakan ketika kita memberi sedekah itu maknanya duit kita, lama aku duit dah tak ada ni, maka kalau aku bagi lagi bertambah sikit. Maka tidak. Maka di sisi Allah Ta'ala, maka yang Allah nilai adalah
amalan kita. Sebab itu ada satu ayat yang Allah sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang mana Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara. Allah kata pada hari itu nanti, pada hari kiamat nanti, pada hari kamu dibangkit dari padang mahsyar, harta-harta dan anak kamu tidak berguna lagi ketika itu. Tapi yang berguna adalah orang yang hatinya selamat, orang yang ketika di dunia banyak amalan kebaikan dilakukan. Allah tak nilai orang itu bagaimanakah pangkat dia. Allah tak nilai bagaimanakah orang itu dia punya orang kata gaji dia ataupun harta dia. Tetapi walaupun mungkin dekat dunia dia sehina-hina manusia, semiskin-miskin manusia, tapi banyak amal kebajikan dia lakukan di sisi Allah Ta'ala, maka itu yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka insyaAllah untuk kesimpulan saya pun rasa tidak bercakap panjang lah. Rasa kalau 5 minit rasa macam dah lebih kan. Makanya insyaAllah itulah sedikit kesimpulannya. Mana dalam kita nak mencari rezeki ini, yang pertama kita kena jaga masa kita bila kita bekerja kan? Dan saya yakin untuk semua ni Alhamdulillah kan, Alhamdulillah semuanya bekerja dalam tempoh masa yang baik. Kemudian sebab kita takut dalam perkara-perkara yang melibatkan harta, kadang-kadang dia beri syubhat. Syubhat ni dari segi apa? Kita setiap bulan kita akan dapat gaji, betul. Tetapi timbul syubhat tu ketika mana dalam kita bekerja, katalah 30 hari, satu hari itu ada kita tidak buat kerja dengan betul-betul. Maka gaji yang kita dapat kita akan bagi kepada harta, pada anak-anak kita, bagi makan pada anak isteri kita, maka ia akan jadi syubhat. Jadi darah daging itu yang kadang-kadang kita tengok balik, bila anak kita kadang-kadang degil, bila anak-anak kita kadang-kadang tak dengar cakap kita, isteri kita kadang-kadang melawan sebagainya. Kadang-kadang ni mungkin boleh jadi sumber daripada kita. Itu perkara-perkara yang paling penting yang kita nak jaga. So saya sebut tentang rezeki, tentang harta ni ada kaitan dengan kita lah nak kerja. So insyaAllah kalau ada lagi orang kata apa, insyaAllah sambungan ni insyaAllah kita boleh orang kata apa sambung di lain waktu dan sebagainya. Saya rasa setakat itu sajalah. Aktafi bihadzal qadar. Syukran ala istima'ikum wa hudurikum fi hadzal yawm wa fi hadzal ijtima'. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.